ditipik oleh dua pemain termasuklah Muslim Ahmad. Masih lagi di depan pintu gol. JDT memiliki sepakan percuma di luar kotak penalti. Ini satu kedudukan yang agak berbahaya bagi pintu gol pasukan Kelantan. Ya, sudah tentunya ini berbahaya kerana JDT Syafiq Rahim ada di sana. Sudah tentu Syafiq akan menggunakan peluang yang ini untuk melakukan tendangan kemahirannya yang terbaik sekali. Kita lihat bagaimana Indra Putra juga turut mahu menghalang pergerakan Lucero yang cuba untuk melakukan apa saja percubaan-percubaan ke arah pintu gol. Akhirnya beliau terpaksa dijatuhkan dan JDT sekarang ini memperoleh sepakan percuma. Cumanya kalau kita nak lihat seperti biasa, kemungkinan Syafiq Rahim yang akan melakukan, tetapi turut berada di situ adalah Diaz yang barangkali mungkin melihat apakah yang boleh beliau bantu dalam kedudukan ini. Tetapi jelas sekali seperti biasa pakar sepakan percuma Malaysia dan juga JDT Syafiq Rahim, beliau melihat, mengintai ruang-ruang yang boleh ditembusi menerusi sepakan percuma inilah. Satu keadaan yang tidak mahu kita lihat di antara Antonio dan juga Jonathan McCain yang cuba mengganggu nampaknya tumpuan dan fokus pemain-pemain Kelantan yang sedang melakukan benteng. Namun begitu saya kira pengaging Muhammad Fairuzi Mat Desa tahu apa yang nak dilakukan, khususnya dalam meleraikan ataupun mengawal emosi pemain-pemain ketika ini. Itu dia Antonio dan juga McCain yang nampaknya ada insiden tolak menolak. Kita tunggulah apakah sepakan percuma yang nak dilakukan oleh Syafiq Rahim, apakah corak tendangan. Namun begitu masih belum berpuas hatilah dengan benteng yang dilakukan, masih lagi tidak berada pada tempat yang sepatutnya pemain-pemain Kelantan itu berada. Itu dia Muhammad Fairuzi sudah mengarahkan pemain-pemain untuk ke belakang sedikit. Namun begitu kita tumpukan kepada sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Syafiq Rahim ini. Lewat saja. Ada reflection yang berlaku, muncullah ketangkasan Khairul Fahmi Cekman menyelamatkan sepakan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim. Jika tidak mungkin JDT akan mendahului. Kita lihat bagaimana reflection yang berlaku, terkena kaki sama ada Jonathan McCain ataupun sebenarnya pemain berjersey nombor 15 kalau tak salah saya, iaitu Fazli Mazlan, tetapi muncul satu lagi sepakan penjuru namun jauh dari jangkauan. Antonio cuba untuk membantu, namun begitu dapat dikeluarkan oleh Rahman Traore yang nampaknya turun ke bawah untuk membantu pasukan ataupun barisan pertahanan pasukan Kelantan. Bagaimana Lan melihat keadaan? Nampaknya semakin rancang permainan malam ini, Lan. Ya, satu tendangan yang cukup menarik sebenarnya dibuat oleh Syafiq Rahim. Kita menjangkakan beliau akan melakukan tendangan yang agak tinggi melepasi benteng, tetapi beliau melakukan tendangan rendah terkena Daung Su, tetapi ketangkasan Fahmi harus diberi pujian di situ. Satu telakan rendah lambung dilakukan oleh Syafiq Rahim, cuma mencari Marco Tolong. Itu dah masuk gol untuk pasukan JDT pada minit ke-9. Satu set piece yang agak menarik dilakukan. Bagaimana kita lihat lambungan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim dan akhirnya tepat mencari Marcos Antonio yang memang kalau kita nak perkatakan tentang kemampuan Marcos Antonio, memanglah seringkali melakukan jaringan melalui tandukan itu dia, ataupun jaringan yang dilakukan oleh Lucero sebenarnya. Kalau kita lihat sekali bagaimana. Ya, satu kita lihat set piece di mana Marcos kita dapat lihat daripada awal lagi beliau memang telah berada di sana untuk menerima lambungan yang akan dilakukan oleh Syafiq. Dan kita lihat tadi bagaimana Lucero masuk ke dalam dan melakukan satu tandukan untuk menyambut hantaran ke dalam semula yang dilakukan oleh Marcos tadi. Satu set piece yang cukup menarik daripada pasukan JDT. Cumanya pada awalnya kita nampak jelas sekali jaringan yang sudah dilakukan oleh Antonio, tetapi Lucero berada di situ terkena badannya dan akhirnya beliaulah yang disahkan sebagai penjaring pertama untuk pasukan JDT. Jadi keadaan sudah mula berubah di Stadium Sultan Muhammad Keempat di Kota Baru Kelantan ini. Jadi apakah cerita lama pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini akan terpadam malam ini, Lan, untuk musim 2016? Sudah 1-0 JDT di depan. Masih lagi pergerakan menarik Lucero sekali berdepan. Satu chip yang agak menarik masuk. Gol kedua untuk pasukan JDT, Lan. Lucero tenang
memperdaya. Sekali lagi tertewas Fahmi Chipman dan kegembiraan yang dapat dirasakan sekarang ini diraihkan oleh penyokong pasukan JDT yang difahamkan lebih 5 buah bas datang ke Kota Baru untuk memberikan sokongan. Ini dia penjaring gol yang kedua. Secara pribadinya Lucero begitu bijak memperdaya menjaga gol pasukan Kelantan. Ya, kita lihat di sini bagaimana bola yang terlepas daripada tandukan oleh Muslim tadi. Okey, kita lihat bagaimana daripada kaki Muslim tadi jatuh kepada Azamuddin yang tanpa melengah-lengah. Pantas beliau menampak peluang yang dicipta oleh Lucero ini tanpa kawalan daripada pemain-pemain Kelantan sendiri. Dengan mudah mereka ataupun chipping menewaskan Afiq. Kecewa Afiq, nyata Afiq kecewa. Kita lihatlah bagaimana ketenangan dia dapat melihat di mana kedudukan Fahmi Chipman dan di manakah ruang yang mahu ditujukan bola itu, dan akhirnya berjaya memperoleh gol yang kedua setelah di awal penampilan. Ya, hantaran daripada Azamuddin tadi nampaknya cukup menarik. Pantas beliau nampak peluang yang direka oleh Lucero tadi ataupun dicipta oleh Lucero untuk menjadikan kedua ini. Pantas pula kali ini cuba dilakukan oleh Kelantan Uzi Draman Traore, namun gagal untuk sekurang-kurangnya menguji. Satu lagi asalkan dia cuba dilakukan antara lambung, cuba mencari Draman Traore, namun begitu masih lagi dalam kawalan. Berusaha keras nampaknya Draman Traore. Kita lihat bagaimana kesungguhan antara lambung ke depan. Cuba mencari sudah saya katakan pengalaman pemain ini tidak boleh diperkecilkan dan akhirnya merapatkan kedudukan definisi gol sekarang ini. Melonjak betul-betul Kelantan malam ini sudah berubah sedikit kedudukan. Serangan panas tertewas Farizal alias malam ini. Ya, ini kita dapat lihat bagaimana sedikit kealpaan ditunjukkan oleh barisan pertahanan pasukan JDT, di mana mereka kita lihat dari sini Marcos lambat untuk memintas bola, dan kita dapat lihat di sana bagaimana pemain JDT nombor 15 iaitu Fazli tidak mendapati dan satu hantaran yang cukup baik. Kita dapat lihat memang kepakaran daripada Indra Putra, itu tandukannya memang cukup berbisa jauh daripada jangkauan Farizal. Namun begitu apa yang sudah kita lihat di Stadium Sultan Muhammad Kempang Kelantan, serangan yang cuba dilakukan pula oleh JDT kali ini biarpun ada pemain yang terbaring. Antara lambung yang ditujukan kepada beliau lebih pantas mencari ruang untuk menerima hantaran. Wan Zek berdepan Fazli. Untuk Dausu Brandon terus ke depan menjadi Draman Traore. Kadang gol penyamaran yang dilakukan oleh pemain Presiden melawan Zarul Nizam. Satu keadaan yang menarik berlaku di Kota Baru. Barulah kita nampak bagaimana Kelantan bangkit untuk memberikan saingan, perubahan permainan yang secara totalnya berubah keadaan ketika ini. Ya, kita lihat ini sedikit kealpaan yang membenarkan hantaran silang masuk ke dalam satu kawasan bahaya. Tapi pujian harus diberikan kepada Kecil. Nyata beliau berani satu tandukan driving header yang cukup menarik menewaskan Farizal. Farizal lambat keluar untuk melakukan ataupun menggagalkan hantaran silang itu tadi. Beliau tertunggu-tunggu dan di mana kenalan ketika itu tidak ada kawalan ke atas Kecil. Semuanya bermula daripada pergerakan yang dilakukan oleh Damsu untuk Brandon Guard akhirnya melakukan satu hantaran ke Fabus. Kun Malen lambat untuk membaca gerakan itu dan Wazir Rizal ataupun Kecil bijak untuk menyempurnakan tandukan untuk memberikan gol penyamaan kepada pasukan Kelantan sekarang ini. Sudah 2-2 dalam pertemuan yang cukup menarik di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan JDT. Jadi saya yakin sekali lagi corak permainan juga akan mula berubah selepas ini. Ya, pemain-pemain Kelantan nyata sekarang ini lebih yakin untuk melakukan serangan, lebih yakin gerakan baru yang ditunjukkan oleh mereka di separuh masa kedua ini nyata berhasil. Indra Putra Antara lambung yang ditujukan kepada beliau lebih pantas mencari ruang untuk menerima hantaran. Wan Zek berdepan Fazli. Untuk Dausu Brandon terus ke depan menjadi Draman Traore. Kadang
Ya, kita lihat ini sedikit kelemahan yang membenarkan hantaran silang masuk ke dalam satu kawasan bahaya. Tapi pujian harus diberikan kepada Kecil. Nyata beliau berani satu tandukan right diving header yang cukup menarik menewaskan Farizal. Farizal lambat keluar untuk melakukan ataupun menggagalkan hantaran silang itu tadi. Beliau tertunggu-tunggu dan di mana kenalan ketika itu tidak ada kawalan ke atas Kecil. Semuanya bermula daripada pergerakan yang dilakukan oleh Damsu untuk Brandon Guard akhirnya melakukan satu hantaran ke far post. Kun Malen lambat untuk membaca gerakan itu dan Wazir Riza ataupun Kecil bijak untuk menyempurnakan tandukan untuk memberikan gol penyamaan kepada pasukan Kelantan sekarang ini. Sudah 2-2 dalam pertemuan yang cukup menarik di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan CDT. Jadi saya yakin sekali lagi corak permainan juga akan mula berubah selepas ini. Ya, pemain-pemain Kelantan nyata sekarang ni lebih yakin untuk melakukan serangan, lebih yakin gerakan baru yang ditunjukkan oleh mereka di separuh masa kedua ini nyata berhasil. Indra Putra Antara lambung yang ditujukan kepada beliau lebih pantas mencari ruang untuk menerima hantaran. Wan Zack berdepan Fazli. Untuk Damsu Brandon Guard terus ke depan menjadi lawan Lauren. Gagal lumayan. Gol untuk Kelantan. Gol untuk gol penyamaan yang dilakukan oleh pemain Brazil melawan Wazirul Rizal. Satu keadaan yang menarik berlaku di Kota Baru. Barulah kita nampak bagaimana Kelantan bangkit untuk memberikan saingan, perubahan permainan yang secara totalnya berubah keadaan ketika ini. Ya, kita lihat ini sedikit kelemahan yang membenarkan hantaran silang masuk ke dalam satu kawasan bahaya. Tapi pujian harus diberikan kepada Kecil. Nyata beliau berani satu tandukan right diving header yang cukup menarik menewaskan Farizal. Farizal lambat keluar untuk melakukan ataupun menggagalkan hantaran silang itu tadi. Beliau tertunggu-tunggu dan di mana kenalan ketika itu tidak ada kawalan ke atas Kecil. Semuanya bermula daripada pergerakan yang dilakukan oleh Damsu untuk Brandon Guard akhirnya melakukan satu hantaran ke far post. Kun Malen lambat untuk membaca gerakan itu dan Wazir Riza ataupun Kecil bijak untuk menyempurnakan tandukan untuk memberikan gol penyamaan kepada pasukan Kelantan sekarang ini. Sudah 2-2 dalam pertemuan yang cukup menarik di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan CDT. Jadi saya yakin sekali lagi corak permainan juga akan mula berubah selepas ini. Ya, pemain-pemain Kelantan nyata sekarang ni lebih yakin untuk melakukan serangan, lebih yakin gerakan baru yang ditunjukkan oleh mereka di separuh masa kedua ini nyata berhasil. Indra Putra